Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikmal Hisham bin Abdul Razak. Nombor metrik saya 21 DTBQ 0180. Nama program saya Diploma Tahfiz dan Bahasa Al-Quran. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tajuk Hukum Wakaf dan Ibtidak. Maksud wakaf ialah memberhentikan bacaan di akhir kalimah untuk bernafas dengan tujuan menyambung bacaan semula. Iaitu sebagaimana kita membaca dalam Al-Quran, apabila kita membaca dan nafas kita tidak cukup, kita akan berhenti, dan itulah wakaf. Itulah pula. Seterusnya, tanda wakaf. Tanda wakaf mim. Cara bacaannya digalakkan wakaf. Contoh ayat surah Al-An'am ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Berarti di situ. Sebab ada wakaf tanda mim. Seterusnya tanda wakaf 3 titik. Haruf wakaf pada salah satu tempat. Contoh ayat surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raib. Kita baca seterusnya di dalam 3 titik itu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Boleh dua-dua. Seterusnya tanda wakaf qala. Wakaf lebih utama. Wa yatubu alaikum. Berarti di situ. Seterusnya tanda wakaf jim. Harus wakaf atau wasal. Contoh ayat surah Luqman ayat 19. Waghdud min sautik. Itu wakaf. Kalau wasal, waghdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Seterusnya wakaf salat. Wasal lebih utama. Iaitu pada surah Al-Hadid ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Seterusnya jenis-jenis wakaf. Yang pertama wakaf tam. Wakaf pada ayat yang telah sempurna maknanya dan tidak mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut lafaz dan makna. Wakaf pada kalimah Al-Muflihun, iaitu ada pada ayat surah Al-Baqarah ayat 5. Dan memulakan bacaan pada kalimah berikutnya, iaitu wakaf tam Al-Muflihun. Berhenti di situ. Seterusnya wakaf kafi, iaitu wakaf pada ayat yang telah sempurna maknanya tetapi mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut makna bukan lafaz, iaitu pada surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Wakaf pada kalimah la yu'minun dan memulakan bacaan dengan kalimah berikutnya. Pada ayat 6 surah Al-Baqarah, ia menjelaskan tentang golongan kafir. Sebagaimana ayat yang ke-7 menjelaskan tentang orang-orang kafir. Seterusnya wakaf hasan. Wakaf pada ayat yang telah sempurna maknanya tetapi mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut lafaz dan makna. Wakaf pada kalimah lillah dan tidak memulakan bacaan pada kalimah berikutnya kerana wakaf bukan ra'sul ayat. Ra'sul ayat bermaksud ayat kepala. Yang ini dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan boleh juga baca Alhamdulillah. Yang ini dibaca kerana ia boleh dibaca tapi sebaiknya kita meneruskannya. Seterusnya wakaf qabih.
Wakaf pada ayat yang mengubah makna sebenar atau yang tidak sempurna makna kerana mempunyai kaitan dengan kalimah selepasnya dari sudut lafaz dan makna. Iaitu surah An-Nisa ayat 43. Tidak harus wakaf pada kalimah as-salah secara sengaja. Contohnya, Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah. Berarti di situ. Seterusnya, wa antum sukara. Ini kerana ayat sebelumnya menjelaskan la taqrabus salah. Allah tidak Allah melarang orang-orang beriman tidak mendekati solah kerana sekiranya kamu semua di dalam keadaan mabuk. Seterusnya, jenis-jenis ibtidak. Ibtidak bermaksud memulakan bacaan Al-Quran selepas wakaf. Ibtidak mempunyai dua bahagian, iaitu ibtidak hasan dan ibtidak qabih. Ibtidak hasan memulakan bacaan pada kalimah yang dapat difahami maknanya serta tidak bersalahan dengan maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibtidak qabih memulakan bacaan pada kalimah yang tidak menyampaikan maksud yang sebenar atau mengubah makna yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum bacaan pada ibtidak hasan harus dan hukum bacaan pada ibtidak qabih tidak harus. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.